Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, para tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat bersama pada malam ini, diberi kepada kita kesihatan yang baik. Alhamdulillah, dipanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu lagi pada tahun baru 2024. Moga-moga tuan-tuan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Baik, kita sambung balik tuan-tuan perbincangan kita dalam Babul Yaqin wa Tawakkal tawakal dan wakil, ya, yakin dan tawakal kepada Allah. Malam ni kita masuk kepada hadis yang kedua, Ats-Tsani, ya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Hadis daripada Sayyidina Ibn Abbas, ya, dia dan ayah dia adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Dia kata, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanjatkan doa. Ini doa yang maksur, yang disebut, yang didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam siri-siri yang lepas kita telah menyebut beberapa contoh doa Nabi, tuan-tuan. Dan kalau kita nak amal, boleh sangat kita beramal dengan doa ni, tuan-tuan, kerana ni doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun muttafaqun alaih. Wa hadha lafzu Muslim. Lafaz ni, ya, dalam Muslim. Ya, mana lafaz dalam hadis Muslim lah. Baik. Tengok tuan-tuan antara doa Nabi. Dia doa Nabi ni dia tak panjang-panjang, dia ringkas-ringkas ya tuan-tuan. Tapi maknanya kita sebut itu panjang, ya. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, ya, hanya kepadamu lah aku Islam ni makna apa? Aslam ni makna serah diri. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah yang layak kita serah. Ya, hari ini ada orang yang menyerahkan juga diri, jiwa, raga, tapi kepada yang tidak sepatutnya. Ya. Orang berkasih sayang, orang bercinta, aku serahkan jiwa dan ragaku padamu. Tak betul lah tu, ya.
Jadi nak serah diri, nak serah jiwa kita, serahlah hanya kepada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Dan hanya kepadamu ya Allah aku beriman. Ya, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku bertawakal. Ni yang dia nak ambil dalam tajuk ni. Tapi ya, dia bawa kepada kita doa Nabi yang penuh. Ya. Jadi nak beriman, iman dengan Allah sahaja. Nak bertawakal, tawakal hanya kepada Allah. Ni yang tuan-tuan, kita ni kadang-kadang nak capai tingkat tawakal semata-mata kerana Allah ni dia agak susah ni. Ya, macam kita sebut dalam hadis yang lepas kan, orang yang Nabi kata sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Kan dalam bulan lepas kita cerita 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni antaranya orang yang bertawakal kepada Allah semata-mata. Jadi kita nak meletakkan tawakal ni boleh tuan-tuan, tapi nak pada tahap, pada kita kata martabat yang tawakal semata-mata kerana Allah. Ni yang susah sikit ni. Ya. Kita tengok kalau orang yang berada di Gaza hari ni, contohlah tuan-tuan, ya. Orang yang berada di Gaza hari ni, orang ni tuan-tuan, kalau kita nak cerita darjah tawakal dia memang hebat. Pasal mereka yang berada di sana ni tuan-tuan, penyerahan diri mereka, penyerahan tawakal mereka hanya kepada Allah. Pasal apa? Pasal tak ada orang boleh bantu. Kan? Yang nak harap siapa? Nak harap kepada negara-negara Islam sekeliling, tak buat apa. Nak harap kepada PBB, tak jadi apa. Kalau kira orang Islam tu keliling negara tu, Gaza ya, Palestin ni tuan-tuan, Islam belaka. Tapi kadang-kadang kita tengok sedih, tak ada apa. Minggu lepas keluar berita, minggu ni keluar berita tak dalam berita sebut tak, Afrika Selatan. Kau bayangkan Afrika Selatan, bukan negara Islam pun, Afrika Selatan pergi fight saman pada Israel, masuk dalam mahkamah ICJ antarabangsa. Fight saman kerana Israel ni buat pembunuhan secara beramai-ramai. Afrika Selatan, kena bayangkan. Dah mana negara Islamnya? Tu yang kita pelik tu tuan-tuan, yang sedih tu tak? Jadi orang yang berada di sana ni tuan-tuan, apa yang diharap? Dia tak harap orang lain, dia harap apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pengharapan, penyerahan, tawakal yang sangat hebat. Kita ni tawakal juga, tapi tingkat tu tak berapa sangat, tak tinggi sangatlah. Kalau sakit, kita kadang-kadang tawakal dengan ubat, tawakal dengan doktor, tawakal dengan hospital, kan? Tawakal dengan Allah tu ada juga, tapi tak 100% lah. Baik. Wa bika khasamtu. Tengok. Dan dengan kamulah ya Allah, aku bermusuh keranamu. Maknanya tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, bila kerana Allah, apa sahaja dapat pahala. Musuh bergaduh dengan orang, berlawan, tak suka, marah kerana Allah, tak apa, tak ada masalah, boleh. Bila kerana Allah, ada pahala belaka. Bunuh orang kerana Allah, boleh. Perang fisabilillah, apa lagi tuan-tuan, Bila kerana Allah ni tuan-tuan, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tak usah kata jauh-jauh lah datang surah malam ni kerana apa? Kerana Allah, alhamdulillah ada pahala. Ada tuan-tuan, ada. Kita tak makan kerana Allah, dapat pahala, puasa. Tak makan kenapa? Diet, tak dapat pahala. Tak makan kenapa? Jaga badan, tak dapat pahala. Contoh. Kita marah orang, marah kenapa? Marah kerana sebab emosi kita, dia kacak, tak dapat pahala. Marah kerana Allah, dapat pahala. Tu kaedah Islam aja, mudah tuan-tuan, tak? Allahumma a'udzu bi'izzatik, ya Allah,
Aku berlindung kepada aku berlindung kepada keagungan, ketinggianmu. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan lah, ya, melainkan kamu. Antudillani antal hayyul ladzi la tamut. Ya. Tiada Tuhan selain daripada kamu tadi, daripada engkau menyesatkanku. Engkaulah yang hidup tidak akan pernah mati. Ini sifat Allah, kita belajar dah. Allah ni tidak mati, tuan-tuan, tak macam kita. Kita makhluk ni dia ada expired date. Tarikh mati, tarikh luput. Barang expired date kita pun ada juga, cuma tarikh luput kita ni tak tahu bila. Kalau tahu tarikh mati bila, surah kita lah ni penuh, tuan-tuan, ya. Wal jin wal insu yamutu. Sesungguhnya jin dan manusia itu pasti akan mati. Baik, itu antara doa yang Nabi baca, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang sangat baik kalau kita tengok dari segi maknanya. Baik. Hadis yang ketiga, ats-tsalis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sama juga daripada Ibnu Abbas, aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam na'ulqiya fin nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, rawahul Bukhari. Baik, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Ya. Dan Allah lah sebaik-baik pelindung, adalah ucapan daripada Nabi Ibrahim ketika dicampur ke dalam api. Ini kita pernah cerita dulu, tuan-tuan. Nabi Ibrahim bila Namrud nak bakar dia, nak campur dia ke dalam api yang besar, maka ucapan dia inilah, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, Allah lah, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya. Juga ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpul pasukan untuk menyerang kamu, oleh itu takutlah kepada mereka. Ana cerita kita sebut hari itu, tuan-tuan, cerita perang Ahzab. Ya, orang kafir kita kata bersatu. Ya, kafir ini, tuan-tuan, dia satu benda yang kita kena faham. Orang kafir ini walaupun berbeza dari segi pendapat, berbeza dari segi ideologi, berbeza dari segi, ya, benda lain, tapi tuan-tuan, bila mereka nak lawan Islam, mereka akan bersatu. Ini orang kafir. Ya, orang Islam pula, tuan-tuan, ya, akidah yang satu, agama yang satu, tapi, ya, tak bersatu. Itu masalah kita. Ya. Itu jadi satu kelemahan orang Islam ni, dia tak bersatu. Orang kafir macam mana pun dia bergaduh, tuan-tuan, tak setuju dari segi apa pun, tapi dalam bab dia nak lawan Islam, dalam bab dia nak, ya, hantam orang Islam, dia bersatu. Kira kan, bersatu belaka, tuan-tuan, ya. Kita orang Islam, hak ramai-ramai Timur Tengah tu tak boleh nak bersatu. Adalah OIC tapi tak ada pun siapa pun, tuan-tuan, ya. Kena bunuh hari-hari orang yang berada di Palestin, tak? Baik. Jadi orang kafir bersatu dalam perang Ahzab, tersebut gitu. Islam 3,000 nak lawan dengan tentera Ahzab 10,000. Ya, maka inilah juga ucapan yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila orang sebut kat Nabi, sesungguhnya manusia telah mengumpul pasukan untuk menyerang kamu, oleh itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan ini menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Jadi kita dah sebut dulu lah, tak payah huraian panjang, tuan-tuan. Kemudian hadis yang keempat, Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwam af'idatuhum mithlu af'idatit tayr. Rawahu Muslim. Qila ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqah. Baik. Hadis daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut beberapa kaum yadkhulunal jannah aqwam, masuk syurga
beberapa kaum akan masuk ke dalam syurga. Orang hak masuk syurga ni macam mana sifat dia? Nabi kata, orang yang hati mereka seperti hati burung. Di sini sebut situ je lah. Ya, hati mereka seperti hati burung. Makna apa ni tuan-tuan? Maknanya orang yang tawakal kepada Allah sangat tinggi sebagaimana burung. Burung keluar pagi, perut kosong, balik petang, perut penuh. Bukan sekadar dia je kenyang. Tengok burung, dia balik, dia boleh bawa makanan untuk anak dia lagi. Dah, dia boleh luah balik kan. Makanan tu bagi anak dia makan. Dah, burung ni tuan-tuan, ya, ada ke macam kita hari ni gaji bulan-bulan? Tak ada. Ada pendapatan? Tak ada. Ada duit simpanan dalam bank? Tak ada. Kita ni tuan-tuan tak risau. Ya, tawakal kita ni tak disebut tadilah. Kita tawakal juga, tapi tingkat tawakal tak tinggi pasal kita gaji bulan-bulan ada, kerja ada. Dah susah apa? Hari bulan dapat gaji. Dah buruk? Tak ada. Maknanya bila dia keluar ni tuan-tuan, nak cari makan ni tuan-tuan, dia bertawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri rezeki kepada dia tuan-tuan. Ya, keluar dalam keadaan lapar, balik kenyang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita kadang takut. Tak? Kalau macam ding macam mana, gini macam mana, gitu macam mana. Ni tawakal kita ni tidaklah tuan-tuan sahabat tawakal burung. Tak? Jadi masing-masing boleh nilai lah tuan-tuan, tak ya. Baik, hadis yang seterusnya an Jabir radhiyallahu anhuma. Jabir, Jabir ni seorang sahabat Nabi tuan-tuan. Dia ni ayah dia dan dia sahabat. Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram. Abdullah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram. Dia ni Al-Khadraji, orang Khadrat, Al-Madani, orang Madinah. Jadi tuan-tuan, Jabir ni satu hari dia kata annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari kami keluar berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan Jabir pergi perang. Perang ni dalam sirah sebut nama dia peperangan Zatul Riqa. Tuan-tuan ya, Zatul Riqa. Zatul Riqa ni ulama dia berbeza pendapat, khilaf. Ada kata berlaku sebelum perang Ahzab. Selepas peristiwa Bi'r Ma'unah. Ingat Bi'r Ma'unah. Cerita Nabi hantar 70 orang sahabat pergi dakwah satu kampung, tengah jalan kena ambush. Ni berlaku selepas perang Uhud. Ya, kerana bila perang Uhud ni tuan-tuan, Islam nampak lemah. Islam nampak lemah kerana kalah dalam perang Uhud. Jadi perang Badar, lepas perang Badar, orang kafir sekeliling Madinah tak berani dengan Islam sebab Badar ni Islam 313 boleh mengalahkan kafir 1000. Jadi cerita ni menyebabkan orang gerun dengan Islam. Tapi bila perang Uhud berlaku, yang dimenangi oleh orang kafir, tuan-tuan, menyebabkan orang-orang sekeliling Madinah tu rasa Islam ni sebenarnya tak kuat mana. Tu punca tuan-tuan. Yang menyebabkan ada satu orang pergi jumpa Nabi, minta hantar pendakwah ke tempat dia. Nabi hantar sahabat para hufaz, orang yang hafal Quran, 70 orang. Maka tuan-tuan, tengah jalan, maka kena bunuh sahabat-sahabat ni tuan-tuan. Peristiwa disebut sebagai Bi'r Ma'unah, yang mana Nabi sangat sedih. Maka Nabi baca kunut nazilah selama sebulan. Itu jadi isu. Itu isu kan. Hari tu baru ni keluar ada surat, orang kata daripada Jabatan Mufti Pahang ke apa, wallahu a'lam. Dia kata kita nak baca kunut nazilah ni sebulan aja. Betul ke tidak? Betul lah tu kalau ikut cerita tadi. Ya, cerita sahabat Nabi yang kena bunuh itu, Nabi marah kepada kafir yang bunuh itu, maka Nabi baca kunut nazilah. Kunut ni Nabi baca dalam tiap-tiap kali solat.
Kita sembahyang subuh je kan, tiap kali solat selama sebulan. Kan? Baik. Jadi ada beberapa pandangan, tak apalah. Jadi lepas tu berlaku perang ni. Nama dia Zatul Riqa'. Zatul Riqa' ni makna apa? Zatul Riqa' ni maknanya tuan-tuan, perang Riqa' ni maknanya kain perca. Kita katakan kain perca lah dak ya. Siapa letak nama ni tuan-tuan? Dia gini tuan-tuan. Zatul Riqa' ni Nabi nak perangi satu kaum namanya kaum Ghatafan. Ghatafan ni tuan-tuan dia duduk di utara ke atas Madinah. Baik. Jadi Nabi pergi dengan sahabat-sahabat keluar dalam keadaan yalah orang Islam waktu itu bukanlah tuan-tuan kelengkapan tak hebat mana. Perjalanan mereka jauh pergi ni tuan-tuan sampai kata dengan Abu Musa Asy'ari. Dia cerita, dia kata kami jalan punya jauh jalan sampai tapak kaki kami ni pecah. Jalan tengah padang pasir jauh, tapak kaki kami pecah. Yang menyebabkan kami ambil kain-kain perca, kami ikat tapak kaki. Pasal jauh jalan. Tu sebab tu dia panggil perang ni Zatul Riqa'. Tak. Jadi tuan-tuan, ada ulama kata pula berlaku selepas perang Ahzab. Tak apalah, itu dari selisih pendapat dari segi bila. Tapi perang ni berlaku Nabi sebagai ketua. Baik. Jadi dalam perang ni Jabir ikut sekali. Perang sebelum ni kan, kita ingat kan ada perang Badar, perang Uhud, Jabir tak ikut. Kan? Perang ni Jabir ikut sekali. Maka dia cerita. Dia kata qibala Najdin. Bila kami berjalan, kami sampai pada satu tempat tinggi. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Nabi pun perjalanan ni tuan-tuan, perjalanan pulang dah. Dah. Maknanya balik daripada peperangan lah. Jadi bila berjalan balik, lalu kata dia, kami nak berhenti satu tempat. Jadi nak rehat lah. Fa'adarakat-humul qailatu fi wadin kathirin idahi. Kami berhenti di satu wadi tempat air lah Jadi berhenti tempat ada air lah. Berhenti tempat wadi yang di situ ada banyak pokok-pokok. Ada tempat berteduh lah pokok-pokok berduri lah. Tu zaman dulu padang pasir ni biasalah pokok berduri dah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun turun daripada kenderaannya. Dan kami pun sama juga. Wa tafarraqan nasu yastazilluna nabi syajar. Kami pun pakat cari tempat berteduh, cari pokok lah teduh, nak berlindung tak. Berhenti rehat lah, cari tempat bayang-bayang. Cari tempat teduh. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Jadi Nabi pun masing-masing lah sahabat ni, ada yang cari tempat teduh sana, ada yang duduk sini, cari pokok tak. Dan Nabi ni pula kata dia berhenti tidur, berehat di bawah satu pokok lain lah. Baik. Fa'allaqa biha sayfahu. Dan Nabi bila nak baring, nak rehat, Nabi gantung sayfahu, dia punya pedang tu di pokok lah. Wa nimna naumatan. Dan Nabi pun tidur. Tidur sekejap. Baik. Tengah-tengah Nabi tidur, faiza Rasulullah SAW yad'una. Sahabat-sahabat pun pakat duk rehat, tidur masing-masing, penat. Tiba-tiba kata Jabir, kami dengar Nabi menjerit. Lalu bila Nabi dengar Nabi berteriak, kami pun pergi kat Nabi, wa idza indahu a'rabiyun faqala. Dan kami dapati, kata Jabir, di sebelah Nabi itu, dekat dengan Nabi itu ada satu orang Arab Badui. Arab Badui.
Faqala, dan Nabi pun sebut, innaha dhakhtarat alayya sayfi wa ana naim. Ni kata Nabi, sesungguhnya orang ni Arab Badui tadi telah mengambil pedang aku ketika mana aku sedang tidur. Jadi mana Nabi tidur, bila Nabi tidur pedang tadi dia sangkut, maka Arab ni dia sebenarnya dia ikut daripada, dia lama dah ikut rombongan Nabi ni. Dia tengok daripada jauh, tengok Nabi berhenti, dia pun ambil peluang, dia nak bunuh Nabi. Dah. Waktu tu, bila tengok Nabi tidur, dia pun ambil pedang Nabi tu. Dia acu pedang tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, qala man yamna'uka minni. Hari ni, ataupun siapakah yang dapat lindungi kamu wahai Muhammad daripada pedangku ni? Tak. Nabi tadi tengah bagi peluang lah, tak? Dia pun ambil pedang Nabi, dia pergi bunuh kat Nabi. Kali ni siapa yang boleh lindungi kamu daripada aku? Gitulah lebih kurang. Tak? Maka tuan-tuan, qultu, Nabi pun sebut Allah. Nabi sebut Allah. Thalatha, 3 kali. Allah, Allah, Allah. Yang menyebabkan bila Nabi sebut Allah ni tuan-tuan, orang tadi dia terkejut, maka dia lalu jatuh terduduk. Betullah tuan-tuan. Bila kita biasalah mana-mana orang kalau dia dalam keadaan susah, tersepit sebagainya, kita sebut Allah kan. Nabi sebut Allah. Yang menyebabkan tuan-tuan, orang ni tadi dia jatuh. Tapi ingat, Nabi ni tuan-tuan, dia sebut itu dalam keadaan dia punya tawakal kepada Allah tu hebat. Lepas tu kita kena yakin. Sebut Allah pun kena yakin. Sangat sebut Allah tak yakin tak jadi, tuan-tuan. Sebab tu banyak kes kan. Dia contohlah, kejar di binatang buah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, rimau pun lari. Contoh kan. Tak. Orang datang curi kan, kita kejut, kita pun Allahu Akbar. Kadang jadi. Kenapa? Kerana tadilah, kerana dia punya tawakal tu, keyakinan tu yang tinggi. Tapi kalau kita tak yakin, tak jadi apalah tuan-tuan. Jadi menyebabkan tuan-tuan, dalam hadis cakap tu lah. Dia kata orang tadi terduduk, cakap tu je. Dalam hadis lain pula dia sebut Nabi ambil pula pedang tu, Nabi bunuh pula kat dia. Nabi kata, kali ni siapa pula yang dapat menyelamatkan kamu? Tak. Akhirnya orang lelaki ni tuan-tuan minta dengan Nabi supaya dia lepaskan, dan dia kata, aku berjanji Muhammad, walaupun dia tak nak masuk Islam, dia tak nak masuk Islam kan, tapi dia berjanji, dia kata, aku berjanji aku tidak akan mengganggu kamu lagi, dan aku tidak akan bersekutu dengan mana-mana orang yang nak lawan kamu. Orang tu Nabi bebaskan. Tak. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat lain tu ada 2-3 riwayat sebut cerita ni lah, tapi ada sedikit perbezaan dia lah tuan-tuan. Tak apalah tu. Apakah kau mahu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah? Nabi, bila Nabi ambil pedang ni, Nabi tanya, kamu nak masuk Islam ke? Adakah kau mahu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Dia menjawab, tidak, aku tak nak masuk Islam. Lelaki dia tak nak masuk Islam. Tapi aku berjanji kepadamu, aku tidak akan memerangimu. Tadi saya sebut dia dah, tidak bergabung dengan kaum yang memerangimu. Jadi tuan-tuan, Nabi lepaskan orang tadi. Baik. Dia cerita Zatul Riqa ni, dia ada 2-3 peristiwa lah tuan-tuan. Itu salah satu peristiwa. Satu peristiwa lagi Jabir juga. Saya tak pasti cerita ke belum kat sini di mana dalam perang tu Jabir ni baru lepas kahwin, pengantin barulah. Jabir ni naik unta yang kurus, tuan-tuan, balik daripada perang Zatul Riqa, unta yang kurus. Lalu bila untanya kurus, lambatlah dia berada di belakang, orang lain ke depan. Dia nak cepat, nak balik cepat, pasal baru kahwin, teringat kat rumah kan. Yalah, maklumlah pengantin baru kan. Jadi dia nak cepat, tapi unta pula lambat, yang menyebabkan dia ketinggalan di belakang. Nabi tengok Jabir lambat, Nabi tunggu.
Akhirnya tuan-tuan Nabi tanya pasal apa lambat. Jabir kata unta saya Rasulullah. Unta saya ni unta yang tua. Kerana Jabir ni tuan-tuan sahabat yang miskin. Dia miskin. Unta pun bawa pergi perang unta hak tua, unta hak tak larat. Yalah, kalau kita kata hari ni orang lain naik kenderaan hak hebat-hebat, dia naik kenderaan hak biasa-biasa, mana nak laju dah. Nabi pun kata ambil bagi aku ranting. Ataupun kita kata kayu, dahan kayu, ranting kayu. Lalu Nabi ambil. Hak ni pun banyak juga kisahnya, besinya ada 2-3 besi kan. Lalu Nabi pukul unta Jabir, menyebabkan unta Jabir ni bila kena Nabi pukul terus laju. Boleh jangan laju. Jadi sahabat-sahabat lain tengok tadi Jabir ni slow unta tiba-tiba laju. Pasal apa? Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila unta Nabi dah laju, Nabi pun unta Jabir dah laju, maka Jabir pun berjalanlah dengan Nabi. Jadi tuan-tuan, Nabi ni bukan sebagaimana yang kita duk rasa sebagai seorang Nabi, sebagai seorang pemimpin, orang yang ada kedudukan yang kita kata ada gap yang luas dengan sahabat dah. Nabi ni tuan-tuan dengan sahabat-sahabat dia sangat simple, menyebabkan kita kata ni tak ada protokol lah tuan-tuan. Menyebabkan kita hari ni kalau dengan orang besar, kita mana berani nak bercakap, tak berani. Orang datang, orang besar datang contoh. Rasmi masjid contoh dah. Yang datang tu siapa? Sultan. Kita tak berani nak borak. Yang borak barangkali pengusi je. Kan? Kita tak beranilah nak dekat orang besar. Itu pandangan orang kepada orang besar hari ni. Nabi tak, tuan-tuan. Nabi tak begitu. Nabi ni disenangi. Berjalan dengan Jabir. Sambil berjalan, sambil borak Jabir, kata Nabi, kalau aku nak beli unta kamu ni nak jual tak? Borak. Jabir ni tuan-tuan, kalau nak beli tadi tengah slow mungkin nak jual. Unta dah laju berkat Nabi tadi unta laju. Tak, walaupun unta dia sakit tua tapi laju kerana berkat Nabi. Kalau kita lah dah minta tadi bolehlah jual. Dah kereta lama dah. KI 70 Toyota dah. Tapi solid cantik dah. Tadi sadar tepi rumah, orang nak belilah, nak jual murah-murah 200-300. Sekarang dah cantik dah, beki cantik, jalan sedap, orang nak beli, takkan nak jual 300. Contoh. Jadi Jabir ni tuan-tuan bila Nabi nak beli, ni sahabat, dia kata ya Rasulullah tak payah belilah, saya bagi saja, bagi free. Nabi kata tak, aku nak beli. Tengok Nabi, tengok Nabi ni tuan-tuan, kalau orang nak bagi dia tak ambil, dia nak bayar. Kita pula kalau suruh bayar, kalau dia bagi free dah. Tu kita nak free manjang. Nabi, tuan-tuan. Letak harga. Letak harga kan, sampai setuju. Baik, akhirnya dijual unta itu dalam perjalanan tu lah. Kemudian bila tengok Nabi ni Jabir nak cepat, Nabi tanya Jabir, kahwin ke belum? Itu yang cerita yang masyhur kan. Kahwin ke belum? Jabir kata sudah ya Rasulullah. Dah kahwin. Anak dara ke janda? Tu Nabi tanya tu kan. Jabir kata saya kahwin dengan janda. Nabi kata halal bikrun. Halal bikrun apa nama ni, sebaiknya kahwinlah dengan anak dara. Tulai buat wa tulai buka. Bila kamu kahwin dengan anak dara, kamu boleh bermain dengan dia, dia boleh main dengan kamu. Itu cerita yang masyhur kan. Situlah dialog tu. Nabi dengan Jabir balik daripada perang Zatul Riqa. Jadi Nabi kata sebaiknya kahwinlah dengan anak dara. Kalau orang muda-muda lah, orang muda-muda yang belum berkahwin tu, kalau nak kahwin sebaiknya kahwin dengan anak dara. Tapi kalau dah tua-tua 60, 70 nak kahwin, tak usah cari dara lah. Cari janda-janda sudahlah. Dah umur 60 cari hak lebih kurang kita. Jangan cari 16. Payah dah tak sesuai lah dah. Jangan pula buat alasan. Nabi kata dengan Jabir kahwin dengan janda, saya dengar ustaz kata kahwin dengan anak dara, jangan kahwin dengan janda, cari anak dara. Umur dah berapa ji? 71. Janganlah cari yang sesuai lah kan. Tu Jabir, cerita Jabir pasal dia orang muda. Dan Jabir pun ada sebab kahwin dengan janda tu kan. Jadi Jabir kata saya kahwin dengan janda ni sebab apa? Sebab ialah ayah dia
Abdullah bin Amr bin Haram itu, tuan-tuan, saya sebut tadi bahawa dalam perang-perang sebelum ni Jabir tak pergi. Macam apa tak pergi? Pasal yang pergi ayah dia wakil. Perang Badar, perang Uhud. Tapi dalam perang Uhud ayah dia syahid, mati. Pada pagi Sabtu. Perang Uhud tu berlaku pada hari Sabtu kan. Ayah dia meninggal syahid pada hari Sabtu. Jadi bila ayah dia syahid, perang yang berikutnya dia lah pergi kan. Dan dia kata dia kahwin dengan janda itu sebab apa? Sebab ayah dia meninggalkan anak perempuan yang ramai. Ada kata 7, ada kata 9, tak apalah. Yang penting Jabir ni adik-beradik perempuannya ramai, dia lelaki seorang. Jadi bila adik-beradik perempuan ramai, maka tuan-tuan kahwinlah dengan orang yang tua sikit, dengan janda yang ada pengalaman, supaya boleh tarbiyah, boleh didik adik-adik. Itu tujuannya kan, ya. Kalau kahwin dengan anak dara hak lebih kurang adik dia juga, tak jadi nak tarbiyah lah. Balik rumah tengok-tengok pakat duk main batu seremban, tak jadilah dak ya. Jadi kahwin orang tua sikit. Orang tua ni maknanya adalah beza umur sikit, jadi adik dia pun ya hormatlah kan, orang tua kan. Tua sikitlah maknanya. Jadi ya sesuailah nak tarbiyah. Nak tarbiyah adik-adik perempuan dia. Jadi tuan-tuan, ya kita ni nak jaga anak perempuan bukan senang tuan-tuan. Sebab itu ya, kalau ada orang boleh jaga elok-elok anak perempuan dia ajar akhlak yang baik. Nabi kata anak perempuan ni besok dia boleh jadi pendinding daripada api neraka. Jangan main tuan-tuan ya. Pendinding daripada api neraka. Dah. Jadi itu kisah Jabir. Dan bila sampai di Madinah, maka tuan-tuan apa nama ni pagi-pagi esoknya Jabir hantar unta dia. Sebab unta dia dah sudah dibeli oleh Nabi kan. Ke Masjid Nabawi. Hantar untuk Nabi lah. Lalu bila Nabi tengok Jabir ni bawa unta dia hantar, Nabi kata kat Bilal, ya, ambil apa nama ni Bilal ni yang jaga Baitul Mal ya. Bahagian kewangan lah. Jadi Nabi minta supaya Bilal bayar harga yang disetujui tadi kepada Jabir. Dan tambah lagi. Dan Nabi tak jadi ambil unta tadi. Jadi tuan-tuan, Nabi dah beli tapi Nabi tak ambil. Nabi kata ambil lah, buat balik, ambil duit ni. Kenapa? Kerana tuan-tuan, ya, Nabi nak bantu Jabir. Jabir ni miskin. Jadi kita kalau ada orang miskin nak bantu tuan-tuan, ya, boleh juga kita jangan bagi duit terus. Macam Nabi kan, dia tak bagi duit terus. Dia kata aku nak beli unta ni boleh, tapi dia tak beli, dia nak bantu. Dan yang keduanya tuan-tuan, boleh, tak ada masalah. Kita kalau orang tu susah, ya, kita contohlah, kalau kita ada berhutang dengan dia katakan RM50, tak salah. Kita nak bayar RM60, tak salah. Nak bayar RM70, tak salah. Dia tak panggil sebagai ya riba. Riba ni ya, dia paksa kita, awak hutang dengan saya RM10 kena bayar RM20. Itu riba. Kita nak bagi ikhlas kerana kita kesian. Tak apalah, awak dulu, waktu saya pinjam dengan awak dulu, tak ada seorang pun yang bagi saya duit nak pinjam. Awak seorang yang sanggup bagi. Tak apa, saya nak bagi lebih. Itu tidak salah. Dan dialu-alukan. Boleh sangat tuan-tuan kita nak bayar lebih tu kan. Tak masalah. Tak. Dengan kerelaan lah, kerelaan kita. Itu tidak dipanggil riba lah. Baik, menyebabkan Jabir ni tuan-tuan, berkat kan, duit yang Nabi bagi tu, dia kata dia simpan, dia tak guna. Ya, hak yang Nabi bagi hak lebih tu, hak yang unta dia gunalah. Ya, berkat duit tu akhirnya Jabir ni jadi kaya. Kaya. Kisah dia ni panjang lah tuan-tuan. Kisah ayah dia berhutang. Ya, berhutang dengan Yahudi, walaupun syahid berhutang tu kan, kena bayar hutang ayah. Panjang cerita dia tuan-tuan, muslimin muslimat. Baik. Jadi tuan-tuan, sekat itulah yang cerita Jabir tadi. Baik, kemudian hadis yang berikutnya tuan-tuan. Yang ini pun lebih kurang tak adalah hadis burung ni, tak apalah saya tak baca lah tuan-tuan. Baik, hadis yang seterusnya. As-sabi', hadis ke-8. An Abi Umarah. Umarah, nama gelarannya nama dia Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu. Baik. Al-Bara.
Ya, biasa kalau tulisan tu tulis Barrah, ya, Barra bukan Barra, ya, Al-Bara, ya, bin Azib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul. Ini tuan-tuan satu lagi doa. Doa ni Nabi ajar kepada satu orang sahabat, nama dia Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib ni nama dia Al-Bara bin Azib bin Al-Haris bin Adi Al-Ansari, Al-Harithi Al-Awthi Abu Umamah Al-Madani, Abu Umarah Al-Madani. Baik, dia ni antara sahabat yang termasuk dalam perang Badar, meninggal pada tahun 72 Hijrah. Ya. Kenalah, banyaklah hadis-hadis di riwayat, tuan-tuan. Baik, kita nak tengok sikit cerita dia. Apa benda cerita ni? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan. Nabi pernah sebut kat dia. Baik. Tuan-tuan, ada kalanya Nabi bila dia nasihat, dia ajar kepada semua. Ada kalanya Nabi ajar kepada beberapa orang. Termasuk hadis ni. Hadis ni Nabi ajar kepada Al-Bara. Ingat dulu yang Nabi pernah sebut kepada Abdullah ibn Abbas, kan? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Kan dulu kan kita belajar, kan? Nabi ajar khusus untuk Ibnu Abbas, tapi bukan untuk Ibnu Abbas saja, untuk semua. Hadis ni Nabi ajar kepada Al-Bara, bukan untuk dia seorang, untuk semua. Ada kalanya begitu. Baik, kita azan dulu.
Salatul Syarah. Baik, ada sikit kita tuan-tuan, kita habis ni. Nabi pesan, Nabi kata ya fulan, wahai fulan. Nabi pesan kat dia lah ya. Apa nama dia? Al-Bara bin Azib. Dia ni orang Madinah ya, orang daripada kalangan Aus. Madinah ni ada dua puak, Khazraj dan Aus. Dia ni orang Aus ya. Nabi kata idza awaita ila firashika, bila mana kamu berada di firashika, tempat tidurlah ya, nak tidurlah, maka kamu katalah, makna apa? Makna senangnya doa tidur. Doa tidur tuan-tuan ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya, itu doa dia. Fa innaka in mitta min lailatik mitta ala fitrah wa in asbahta asabta khaira. Hadis ni muttafaqun alaih. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang baca doa tadi, fa in mitta, kalau dia mati malam tu, maknanya tidur mati. Ramai orang tidur mati tu kan. Tidur-tidur pagi esok kejut mati dah kan. Anda kata dia mati malam tu mitta alal fitrah, dia mati atas fitrah. Fitrah ni apa? Fitrah ni maknanya mati tak ada dosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah kan. Setiap anak yang lahir itu dia lahir atas fitrah. Makna apa? Tak ada dosa. Budak kecil dia tak ada dosa. Mati syurga. Kan? Kita tengok budak-budak di Israel di Gaza kena bom, sedih, tengok tak? Kita sedih, betul lah tapi dia tu mati syurga dah. Hak kita kena fikir kita ni mati besok. Manalah kat ni tak? Baik. Jadi orang yang mati baca doa tadi dia mati atas fitrah, tak ada dosa. Dan anda kata dia apa nama ni, kalau dia tidak mati dia akan dapat kebaikan. Sabata khaira, dia dapat kebaikan. Peroleh kebaikan. Baik. Jadi tuan-tuan, ni doa kalau kita nak tidur. Tak tahulah selama ni kita tidur baca ke tidak. Jadi ni doa yang sahih lah, yang warid datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis doa tidur ni inilah daripada Al-Bara bin Azib. Ada dua tiga hadis lah tuan-tuan, tapi inilah antara bacaan dia jadi kalau rasa kita nak amal sunnah, ambil bacaan ni Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Jadi makna dia tu kalau kita nak urai panjang pula lah malam ni, cuma saya terjemah yang mudah-mudah lah ya Allah, aku pasrah jiwaku kepadamu, ku hadap wajah kepadamu, aku serahkan segala urusanku. Apa waktu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik, aku sandarkan belakangku kepadamu. Itu bahasa mudahlah. Raghbatan wa rahbatan, dengan penuh harapan dan juga raghbatan tu pengharapan wa rahbatan takut. Kita dua, kita mengharap satu, mengharap pahala, mengharap ampun, mengharap redha. Dalam masa yang sama kita takut dengan Allah. Takut murka dia kan. Itu makna dia lah kemudian tidak ada tempat yang bersandar dan tempat yang selamat selain pada engkau. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan kepada nabimu dan nabi yang kau utuskan. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang dibawa oleh pesuruh kamu, nabi lah wa nabiyyika alladzi arsalta, dan nabi-nabi yang kamu utuskan. Itu antara makna dia lah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak apa nama ni, nak hafal terus malam ni, memang tak hafal lah jawab ni, tak panjang ni tak tak apalah, tuan-tuan boleh cari
Sekarang ni maklumat ujung jari je, ya. Cari dalam Google je senang hari ni tak, ya. Saya doa nak tidur. Google. Ya. Pasal kalau nak ngapa, jawabnya memang tak ngapa lah ni, panjang main dengan tua-tua dah ni, ya. Tak apalah tuan-tuan, ya. Jadi kita nak amal sunnah, nak duduk atas sunnah ni tuan-tuan. Alaikum bisunnati ni Nabi pesan kan, duduk atas sunnah aku. Jadi kalau boleh dalam hidup kita seharian ni, yang kita buat ni benda hak Nabi buat, hak yang memang Nabi buat, hak yang sahih datang pada Nabi, ni antara ni lah dia. Jadi kalau boleh, bila kita nak tidur tu, kita sunnahnya lah, kita berwuduk dulu. Berwuduk dulu. Setiap kali nak tidur, ambil wuduk, ya. Kita di sini yalah, nak berwuduk ni tak payah, pasal bilik tidur tu ada bilik air dah. Kan? Ke mana? Ke rumah macam zaman dulu, nak pergi tanah kena keluar. Tak, kan? Dalam bilik tu, dalam bilik, bukan dalam rumah. Dalam bilik tu ada bilik air dah. Mana kalau kata nak berwuduk tu tak ada masalah lah. Ya? Kemudian air pula, kita buka paip keluar air. Dulu payah. Ya, kalau orang dulu nak pergi ke buat air, kena pergi zaman kalau rumah saya masa kecil-kecil ni, kampung pergi telaga, nak kena ambil kat telaga, payah dah. Ni mudah dah. Jadi makna tidak ada alasan lah tak buat ni. Sunnah Nabi ni. Berwuduk sebagaimana kamu berwuduk nak salat, kata Nabi. Macam kita nak salat tu. Kemudian tuan-tuan, ya, kita baring tempat tidur kita tu, ya, baca doa. Ni doa baring tu kalau boleh, dia sunnahnya baring menghadap kiblat di atas rusuk kanan. Kita baring itu mengiring atas rusuk kanan. Itu sunnah yang kita pernah sebut dulu. Sebagaimana orang kebumikan jenazah. Jenazah ni kalau kita nak tanam dia, tanam dalam liang lahat tu, kita letak mengiring atas rusuk kanan, kan. Tu kena begitu, wajib tu, ya. Kemudian menghadap kiblat. Itu tidurnya begitu, kalau boleh lah, ya. Kemudian kita baca doa tadi. Doa ni tuan-tuan, kita baca penutup sebelum kita tidur. Maknanya lepas baca doa ni, kalau boleh tak buat apa-apa, tidur dah. Jadi, ya, amallah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak pahala supaya tidur kita ni tidur ada pahala. Andai mati, Nabi sebut tadi, ya, fa innaka immatta min lailik, kalau mati pada malam tu, minta ala fitrah, dia mati atas dasar fitrah, tak ada dosa, ya. Jadi tuan-tuan, ya, kalau tak mati sekalipun, kurang-kurangnya kita baca tu kita dapat pahala. Pahala kerana kita doa amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rasa tak apa, tengoklah teks sebut tadi, Google, internet ada tuan-tuan, ya. Tengok, baca. Ya. Lepas baca tu, doa tu, tidur dah. Jangan lepas baca tu pula pergi Google benda lain pula, tak tidur lah jawabnya dah. Jadi akhirnya tak tidur lah kita dah. Tengok benda lain pula dah. Itu sebaik-baiknya lah. Ya, kalau kita nak apa, payah sikit lah sebab panjang, kan. Jadi tu terbaiknya begitulah. Tengok dalam Google je ada tuan-tuan. Doa ni, ya, doa ni. Baik, ada 2-3 benda sebenarnya ni, tapi saya tak sempat nak ceritalah, ya. Antara sikitlah cerita, ya. Bila Nabi ajar kepada Al-Bara' doa ni, Nabi suruh dia baca balik. Bila Al-Bara' ni baca balik doa ni depan Nabi, ya, maka Al-Bara' ni ditukar sikit, ya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Al-Bara' ditukar, wa nabiyyikal ladzi arsalta ditukar kepada wa rasulika. Mana Nabi kepada Rasul. Dan sebenarnya kalau ikut makna lebih kurang je Nabi pada Rasul. Tapi Nabi tak bagi. Nabi suruh kekal dengan lafaz hasan, iaitu wa nabiyyikal ladzi arsalta. Tu nak sebut bahawa tuan-tuan, lafaz hak datang pada Nabi ni itulah lafaz yang terbaik. Sebab tu kita tak payah nak tambah-tambah lagi dah. Tak payah nak tambah-tambah, sebab baik itulah. Baik, jadi sekarang tu tuan-tuan, kita sambung nanti dalam bulan hadapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.